Suzana, Iskandar, Faizan, Miss Linda, Safia, dan Nadia. Sirih berlipat hai sirih Pinamu, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang, Jitu Glorious membuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Yang saya hormati barisan panel hakim yang sentiasa bertunjangkan keadilan yang saksama, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang sudi melampaukan masa untuk mengikuti mini convention on Team Excellent 2013 pada pagi ini. Saya, selaku ketua kumpulan, ingin memperkenalkan kami, Jitu Glorious, daripada bahagian pengurusan undang insan HCM Pejabat Pendaftar Universiti Teknologi Malaysia. Ayo kita lihat pengenalan organisasi. Carta organisasi UTM adalah seperti di paparan. Di paparan seterusnya menunjukkan carta organisasi pejabat pendaftar dan diikuti carta organisasi HCM. Pelbagai pencapaian telah berjaya diraih oleh HCM seperti mana yang dipaparkan. Ayo kita lihat pengenalan kumpulan. Hadirin sekalian, tak kenal maka tak cinta. Untuk maklumat semua, Jitu Glorious telah dikukuhkan pada 12 Januari 2012 yang dianggotai oleh seramai 11 orang ahli dan dipimpin oleh seorang fasilitator. Idea, sinergi dan optimis merupakan moto menjadi tunjang kekuatan kumpulan kami. Logo Jitu Glorious adalah seperti di paparan. Di paparan seterusnya menunjukkan antara kejayaan yang telah diperolehi oleh Jitu Glorious, antaranya menerima anugerah emas dan kumpulan terbaik kategori pengurusan sempena Convention KIK peringkat UTM pada tahun 2012. Di paparan seterusnya menunjukkan carta organisasi kumpulan kami. Jitu Glorious telah mengamalkan pembahagian tugas dan sistematik seperti mana yang dipaparkan. Mari kita lihat perancangan aktiviti. Hadirin sekalian, 91.16% kehadiran mesyuarat telah membuktikan bahawa semua ahli Jitu Glorious telah memberikan komitmen yang jitu terhadap projek yang dilaksanakan. Email rasmi UTM dan Facebook telah menjadi medan penyebaran maklumat di kalangan semua ahli kumpulan. Berikut adalah di antara beberapa catatan minit mesyuarat. Jitu Glorious telah melaksanakan aktiviti berdasarkan carta perancangan, plan, do, check dan action seperti yang dipaparkan. Carta perbatuan, perancangan dan pelaksanaan projek Jitu Glorious adalah seperti di paparan. Pemilihan projek dan definisi. Di paparan adalah senarai 10 masalah yang telah dicadangkan oleh setiap ahli dalam sesi brainstorming. 1. Kesukaran memantau status permohonan calon staf akademik bukan warga negara. 2. Kesukaran mendapatkan maklum alas perangkat staf dan pelajar di fakulti atau jabatan. 3. Masalah pengurusan data waran dan perangkat yang kurang sistematik. 4. Kedudukan SN atau inventory pejabat yang tidak dapat dikenal pasti dan dikemaskini. 5. Kehadiran ahli mesyuarat tetap yang kurang memuaskan. 6. Pengurusan BKRB dan fail peribadi yang kurang sistematik. 7. Proses pengisytiharan harta staf yang kurang sistematik. 8. Dapatan kertas berstatus sulit untuk dilupuskan. 9. Permohonan balik perjawatan dari fakulti atau bahagian yang tidak sistematik. Dan akhir sekali, maklumat pentadbir akademik yang sukar dicapai. Terima kasih Iskandar. Seterusnya, kumpulan kami telah membuat analisis SMART dalam pemilihan masalah. Huraian bagi analisis SMART adalah seperti di layar. Berikut adalah 5 masalah yang telah disenarai pendek. Bagi mengukuhkan lagi pemilihan masalah, Jitu Glorious telah menjalankan soal selidik di kalangan ahli dengan melalui laman sesama Facebook.
Berikut adalah hasil daripada soal sidik, tahap upayaan dan tahap kritikal bagi setiap masalah. Paparan seterusnya menunjukkan graf pemilihan masalah dan 3 masalah utama telah dapat diapasti, iaitu masalah pertama, masalah keempat dan masalah ke-9. Berikut adalah 3 pilihan masalah utama. Masalah pertama, kesukaran memantau status permohonan calon staf akademik bukan warga negara. Masalah kedua, kedudukan aset dan inventori pejabat yang tidak dapat dikenal pasti dan dikemaskini. Dan masalah yang ketiga, penggunaan bajet pejawatan daripada fakulti atau bahagian yang kurang sistematik. G2 Glorious telah membuat analisis matriks di mana skala yang ditentukan adalah masa, imej, kos dan beban kerja. Pengiraan menunjukkan masalah pertama telah mendapat jumlah yang tinggi, iaitu sebanyak 268 mata. Bagi meneruskan projek ini juga, G2 Glorious telah mendapatkan surat kelulusan daripada pihak pengurusan ACM. Dengan ini, G2 Glorious sebulat suara telah bersetuju memilih tajuk projek Kesukaran Memantau Status Permohonan Calon Staf Akademik bukan warga negara. Hadirin sekalian, saya ingin mengupas dengan lebih lanjut tentang masalah ini. Di dalam buku siri Pertutusan Tahun Baru dan Chancellor 2012 ada menyatakan bahawa sasaran UPM ialah untuk mendapatkan seramai 200 staf antarabangsa dalam pelbagai bidang. Dengan pemilihan projek ini secara tidak langsung, ia dapat mencapai salah satu KPI universiti. Di paparan menunjukkan definisi masalah. Seterusnya, berikut adalah huraian bagi masalah utama. Kesukaran memantau status permohonan calon staf akademik bukan warga negara. Di session perjawatan bahagian pengurusan modal insan pejabat pendaftar. Semasa staf membuat semakan permohonan. Pegawai atau staf di session perjawatan HCM. Kerana kaedah perekodan yang kurang sistematik, pemohon menunggu masa yang lama untuk mendapatkan maklum balas dan staf mengambil masa yang lama untuk menyemak permohonan. Jika projek ini tidak dipilih, ia akan mengakibatkan tahap kepuasan pemohon terjejas. Selain itu, kos percetakan tinggi dan pengurusan masa menjadi tidak efektif. Ia juga memberi kesan tidak memenuhi objektif kualiti dan ISO pejabat pendaftar. Seterusnya, tidak dapat mencapai KPI universiti. Di paparan menunjukkan graf peningkatan jumlah permohonan jawatan staf akademik bukan warga negara. Apa yang kita dapat lihat dari tahun 2011 hingga tahun 2012, peningkatan berlaku sebanyak 81.02%. Hal ini berikutan dengan adanya periklanan di jobstreet.com. Masalah ini semakin ketara berikutan dengan keterapan panggilan telefon yang diterima. Bayangkan dalam tempoh 6 bulan sebanyak 374 panggilan telah diterima dari pelbagai negara tanpa mengira masa dan waktu bekerja. Seterusnya, tata alih proses permohonan jawatan staf akademik bukan warga negara adalah seperti dilayak. Berdasarkan kajian yang telah dijalankan dalam tempoh 6 bulan, sebanyak 411 permohonan telah dihantar ke fakulti dan purata bagi satu permohonan ialah 37 hari. Apa? 37 hari? Lambatnya. Ya, benar. Itu adalah tempoh untuk mengetahui status permohonan calon. Seterusnya, kos pengurusan. Dilayak menunjukkan kos penggunaan kertas bagi tempoh 6 bulan adalah sebanyak RM140 di mesin. Hadirin sekalian, tahukah anda jika kita mengambil kira kos keseluruhan kertas bagi proses permohonan dari tahun 2009 hingga April 2012, kos yang terlibat adalah sebanyak RM722.32. Mari kita lihat kos-kos lain yang terlibat, iaitu kos toner bagi mesin fotokopi dan penggunaan letterhead. Masing-masing berjumlah RM86.71 dan RM82.28. Bagi penetapan sasaran projek pula, berdasarkan kepada kos-kos yang telah diterangkan sebentar tadi dan tempoh masa yang agak lama untuk mengetahui status permohonan calon, maka kumpulan kami telah menggunakan pakai objektif kualiti HCM, iaitu memastikan semua urusan surat menyurat dikeluarkan dalam tempoh 7 hari bekerja. Berikut ini pula adalah pengiraan penetapan sasaran yang menunjukkan pengurangan tempoh masa daripada 37 hari kepada 7 hari. Oleh itu, kumpulan G2 Glorious mensasarkan penurunan sebanyak 81.08%. Boleh ke?
Rajak Syukawan 1 ini menunjukkan 5 faktor yang telah dikenal pasti, iaitu faktor manusia, bahan, mesin, kaedah dan kesedaran. Analisa masalah bagi faktor manusia adalah fakulti lambat memberi keputusan, masalah komunikasi calon, staf tidak kompeten, staf lambat memberi maklum balas dan penjelasan kepada calon yang mengambil masa. Bagi faktor bahan pula adalah kos pencetakan tinggi. Seterusnya kita lihat analisa masalah bagi faktor mesin adalah mesin fotokopi dan pencetak mudah rosak serta kapasiti komputer yang terhad. Bagi faktor kaedah pula adalah status permohonan sukar diketahui oleh calon. Akhir sekali, analisa masalah bagi faktor persekitaran adalah ruang yang terhad. Seterusnya adalah verifikasi pencapaian mungkin. Kumpulan kami telah membuat analisa berdasarkan faktor-faktor yang berikut. Dari segi faktor manusia, 1. Staf atau pegawai lambat memberi membalas. 2. Staf tidak kompeten. 3. Fakulti lambat memberi keputusan. 4. Masalah komunikasi dan 5. Penjelasan yang mengambil masa. Dan berdasarkan keputusan tersebut, masalah 1, masalah 3 dan masalah 5 telah diterima oleh kumpulan kami. Seterusnya dari segi faktor mesin pula, mesin dan pencetak masa fotostat telah rosak juga telah diterima oleh kumpulan kami. Dari segi faktor bahan pula ialah kos pencetakan tinggi juga telah diterima oleh kumpulan G2. Dari segi faktor kaedah pula, status permohonan sukar diketahui oleh calon juga telah diterima oleh kumpulan kami. Dan akhir sekali dari segi faktor persekitaran, punca paling mungkin adalah ditolak. Hadirin sekalian, berdasarkan verifikasi punca paling mungkin, kumpulan kami telah menerjemahkan maklumat tersebut melalui Rajak Syukawan 2 seperti di paparan. Berikut pula memaparkan gambaran dalam pareto sebelum hasil daripada surat selidik yang telah dijalankan berdasarkan punca-punca masalah dalam urusan permohonan staf akademik bukan modal negara. Seterusnya pula dipaparkan surat selidik yang telah diedarkan kepada 44 staf pengurusan sumber manusia yang menguruskan permohonan di fakulti atau jabatan. Penyelesaian kreatif dan inovatif. Berikut 6 punca paling mungkin dan cadangan penyelesaian. Punca paling mungkin pegawai dan staf lambat memberi maklum balas. Cadangan penyelesaian pertama, pemantauan atas talian. Accepted. Cadangan penyelesaian kedua, penurunan kuasa kepada pegawai lain. Rejected. Punca paling mungkin kedua, fakulti lambat memberi keputusan. Cadangan penyelesaian pertama, kaedah pemantauan dicepatkan. Rejected. Cadangan penyelesaian kedua, memberi maklum balas melalui atas talian. Accepted. Punca paling mungkin ketiga, penjelasan kepada pemohon yang mengambil masa. Cadangan penyelesaian pertama, pemohon datang ke pejabat menyimak status. Rejected. Cadangan penyelesaian kedua, keputusan permohonan melalui email. Accepted. Punca paling mungkin keempat, pencetak dan mesin fotostat mudah rosak. Cadangan penyelesaian pertama, cetakan CV dilakukan di fakulti. Rejected. Cadangan penyelesaian kedua, cetakan CV dilakukan oleh staf tertentu sahaja. Rejected. Punca paling mungkin kelima, kos percetakan tinggi. Cadangan penyelesaian pertama, berjumlah permohonan disimpan dalam bentuk digital. Rejected. Cadangan penyelesaian kedua, bina sistem pengkalan data online. Accepted. Punca paling mungkin keenam, status permohonan sukar diketahui oleh pemohon. Cadangan penyelesaian pertama, sentiasa memastikan data pemohon secara manual. Rejected. Cadangan penyelesaian kedua, memberi maklum balas kepada pemohon melalui email. Accepted. Daripada hasil keputusan tersebut, G2 telah sepakat mencadangkan pembinaan sistem calon status pemohonan staf akademik bukan warga negara. Berikut merupakan surat keputusan pembinaan sistem yang telah diluluskan oleh pihak ECM. Di paparan menunjukkan tindakan cadangan penyelesaian bagi masalah ini melalui teknik 5W1H. Berikut pula memaparkan carta perbatuan pembangunan projek. Seterusnya merupakan spesifikasi perkasan yang digunakan pakai dalam pembinaan sistem ini. Sistem ini diberi nama Electronic Application System for Academic Staff. Di paparan menunjukkan penanda aras yang telah dijalankan di seluruh IPTA bagi mengenal pasti sama ada sistem ini telah digunakan pakai atau tidak. Atas cara penggunaan e-asas. Sistem maklumat e-asas boleh dicapai dengan melayari laman web asas.cpm.my hanya dengan menggunakan 3 langkah mudah. Bagi setiap langkah yang tersebut, sistem akan memberi notifikasi kepada pegawai dan calon melalui email. Baiklah, sekarang mari kita saksikan video ini bersama-sama. Langkah pertama, tindakan oleh pembantu takbir HCM. Masukkan email ID dan password pembantu takbir HCM.
akademik pemohon. Seterusnya mewakili maklumat pemohon. Dan akhir sekali mewakili pemohon. Langkah kedua, gunakan dari pegawai SDM. Masukkan email ID dan password pegawai SDM. Maklumat pemohon akan dipaparkan. Orang yang memilih apabila melakukan dapat bintang dapat sekali mewakili maklumat pemohon. Maklumat pemohon akan dipaparkan. Pegawai yang memilih sama ada tentang ditolak, diterima ataupun diterima kembali. Dan akhir sekali, mewakili maklumat pemohon. Mudah kan? Memang mudah. Berikut dipaparkan data Pareto selepas projek dijalankan. Hasil analisis data Pareto masalah sebelum dan selepas telah membuktikan penurunan rasio kekerapan terkumpul sebanyak 82.3%. Hadirin yang dihormati sekalian, berikut adalah pencapaian dan penciptaan nilai. Di paparan menunjukkan data analisis status permohonan yang telah dikeluarkan daripada sistem e-Asas sehingga 5 November 2012 jumlah permohonan yang telah diproses adalah sebanyak 129 dan purata tempoh untuk mengetahui status permohonan dapat diketahui dalam masa 6 hari bekerja. Wow, cepatnya. Seterusnya di paparan menunjukkan penjimatan masa untuk memproses permohonan calon. Hasil uji cuba masa yang dilakukan sebelum dan selepas projek menunjukkan perbezaan penurunan masa sebanyak 31 hari. Oleh itu, Jitu Glorious mencapai sasaran sebanyak 83.78%. Ini menunjukkan bahawa Jitu Glorious berikut pula merupakan perbandingan carta alih sebelum dan selepas projek yang mana ianya menggambarkan penambahbaikan proses kerja dengan adanya sistem e-Asas tersebut. Dengan adanya sistem ini, maka kos penggunaan kertas dapat dijimatkan sebanyak RM137.35, manakala jumlah kekerapan panggilan telefon yang diterima daripada pemohon juga turut berkurangan sebanyak 92.25%. Untuk makluman hadirin sekalian, kos pembinaan sistem e-Asas ini adalah sebanyak RM3,000 berbanding dengan harga pasaran luar iaitu RM10,500. Oleh yang demikian, Jitu Glorious dapat menjimatkan kos sebanyak RM7,500. Maka setelah dicampurkan, jumlah penjimatan bagi kos keseluruhan adalah sebanyak RM7,804.67. Berikut memaparkan faedah-faedah ketara yang diperolehi oleh pemohon urusia, fakulti, masa dan kos. Manakala paparan berikutnya pula menunjukkan faedah-faedah tidak ketara seperti meningkatkan imej universiti, mengurangkan tekanan kepada pemohon dan urusia, seterusnya menyokong amalan pelestarian kampus. Penilaian kumpulan. Soal ini penilaian kumpulan telah dijalankan bagi mendapati tahap kepahaman ahli naik ke akhir. Tahap peningkatan kepahaman ahli telah diterjemahkan ke dalam tata rada seperti di paparan. Kami juga telah merangka perancangan masa hadapan. Pemantauan dan penyeragaman bagi tujuan pelaksanaan e-Asas secara menyeluruh. Surat penyeragaman penggunaan sistem telah dikeluarkan kepada pusat tanggungjawab. Berikut adalah penyeragaman carta alih dan proses kerja dalam meja pembacaan
Hadirin sekalian, hasil kerjasama daripada semua ahli Jitu Glorious, projek ini telah mendapat penghargaan daripada Tuan Pendaftar UTM dan Timbalan Pendaftaran dan HCM, di mana sistem ini dilihat mampu memudahkan urusan di antara staf dan pemohon untuk mengetahui status permohonan mereka. Mari kita sama-sama saksikan rakaman video maklum balas pengguna sistem e-asas. Terbang rendah burung tempua hingga berdua di pohon jati. Jitu Glorious menutup bicara. Terima kasih. Kami akhiri. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi